Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang pada malam ni kan kita akan membentangkan antara kandungan buku Rahsia Gunung Ledang. Tulisan saya, nama pena saya Ismail MF. Berkenaan dengan sejarah tua Ledang Sulaiman dan dunia agama langit, yang mana ketika ini agama dan ahli kitab telah tutup sejak zaman berzaman. Jadi kita akan susuri beberapa kandungan di dalam buku tersebut. Bagi penonton TikTok, cara order akan ada di video di channel seadanya YouTube. Bolehlah hubungi pada nombor yang tertera di video di YouTube. Di TikTok tidak boleh letak nombor telefon sebab dia hanya melibatkan undang-undang mereka. Jadi ada tertera nombor tersebut di dalam video di channel seadanya YouTube. Lantas kita kembali di awal tajuk ini kita melihat akan nama-nama yang telah berkali-kali di dalam cubaan menggaibkan, menghilangkan kedudukan cerita di dalam Quran, Taurat, Zabur dan Injil yang terpalit dengan tanah Melayu. Maka ke depan ni bertarikh 1604 dikenali sebagai Golden Chersonis. Cahaya ni nama dia tak lari. The Cape of Komori, yang juga dikenali sebagai Promontory of Kochi, and the Great Famous Land of Sumatra. Tetapi nama ancient atau nama lama dia adalah Taprobana. Jadi Taprobana ini wujud di dalam Injil dan juga naskah-naskah Hebrew yang terdahulu. Cuma yang lawak sikit. Cerita pada malam ni dia akan berkumandang cerita Musa, cerita Bani Israel yang hilang, cerita keluarga Nabi Nuh, cerita Greco-Roman dan bahasa-bahasa yang memperjelaskan sesungguhnya bahasa Adam tadi ada kena-mengena dengan bahasa Melayu. Jadi kalau kita pergi kepada tahun dan catatan 1615, Melaka is seated upon the river of Gaza. Pening tiba-tiba semenanjung Gaza, sungai Gaza tu ada kat tanah Melayu. Lepas tu kena gaib daripada muka bumi. Terang, jelas dan nyata. Jadi kalau cerita Gaza ni dia akan terpalit dengan cerita Nabi Musa AS, dan juga Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan kebanyakan nabi-nabi yang ada dan rasul ada dalam kitab-kitab agama Samawi langit. Jadi cerita Melaka lebih terperinci ni ada dan naskah yang akan siap pada minggu ni. Siapa minat boleh order lah kan. Lantas kita kembali kepada beberapa catatan akan Melaka atau Ledang atau OP itu sendiri. Sebenarnya kalau kita kaji balik secara orang yang cerah mata atau berfikiran terbuka, sebenarnya bukan isu Melaka, dia isu Opir atau Gunung Ledang tadi. Gunung Ledang atau Melaka, tengok made Solomon on earth the richest man. Telah membuatkan Sulaiman itu menjadi manusia yang paling kaya di muka bumi. So will this book make rich thy heart and mind? Maka buku ini juga akan mengkayakan hati dan minda dan perasaan pembaca dia. With divine wisdom, knowledge of all kind. Ni wisdom, divine, ketuhanan, pengetahuan ketuhanan, dan pengetahuan segala macam pengetahuan yang ada di dalam wilayah dan negeri-negeri negara Melayu. Buat kita kaya lagi daripada Croesus the Great Name. Ni cerita orang kaya zaman Greco-Roman. Menjadi kita lebih pandai, lebih cerdik daripada Solon of the Great Fame, dan telah akan bakal mengalahkan 7 orang cerdik ketika zaman keagungan Greco-Roman atau Greece tadi. I do protest is true and is no story. Bukan cerita sembang kari. Jadi kita ambil masa sikit tuan-tuan. Cerita Sulaiman kaya dengan ilmu, tauhid, kefahaman yang Maha Esa datang masa Sulaiman sendiri datang ke tanah Melayu. Ini kalau kita pergi literal, Nabi Sulaiman ada di tanah Melayu, iaitu di Ledang, di Melaka. Melaka tu semenanjung Melaka. Kesoni ni seluruh tanah Melayu, daripada utara. Tapi tanah Melayu tu sebenarnya tanah Melayu lah kan, yang Malaysia kita kenali sekarang lah.
Jadi nampak kefahaman dan nilai sebenar tanah Melayu atau orang Melayu ni catatan 1700. Hari ni apa jadi dengan bangsa kita? Apa dah jadi, apa sudah jadi? Kita hilang segalanya. Kita bukanlah orang yang cerdik, kita tak pandai lagi bertukang, buat kapal dan sebagainya. Kenapa kita hancur sehancurnya? Lantas kita pergi kat bawah tu. Ni David Dixon, penceramah ataupun mubalih Scottish. Scottish ni macam saya sembang kali sebelum ni. Raja England nak angkat tabal kuasa atau ditabalkan jadi raja, kena ambil sumpah mempertahankan gereja Scottish atau Scotland tadi. Dia ada kedudukan dia, maka mereka ini antara pemegang rahsia dan kitab-kitab yang langka. Dia bercerita berkenaan dengan tanah Melayu atau Melaka tu. Jangan kita pecahkan isu tanah Melayu dan Melaka yang kecil, yang mereka kecilkan itu. That there is not any nation can manage it so well. They make amorous song and rhymes, and they wonderfully commend the power of love in their verses. They have the nearest and most elegant language of all the East. Seluruh pentas timur ni, bahasa Melayu inilah bahasa yang paling cantik, paling molek. Kalau kita nak bandingkan bahasa Melayu dengan segala bahasa yang ada kat muka bumi ni, mereka sendiri kata dah mengaku bahasa Melayu yang langka ni nombor satu, the one, the greatest of all language in the world. Ni kata mereka lah. Dan saya katakan dalam kajian bahasa saya, bahasa Melayu, bahasa Adam, bahasa Adamik, bukan literal. Ni dalam konteks teori dan kajian, dan akhirnya kita kena jumpa orang Melayu yang lama tu sendiri. Lantas kita berbalik kepada 1654, Barreto di Risendi, Account of Melaka. Kenapa nama dia di Risendi, yang dihantar semula? Keluarga-keluarga yang dikatakan menyerang, memegang dan merampas atau menjajah tanah Melayu ni sebenarnya ada sejarah pergaduhan keluarga yang lama, terpecahnya pentas Sunda. Berkaitan dengan Gunung Ledang. Lepas tu muncul perkataan Mount Atlas. Berbagai pecahan, ranting dan perkembangan kosmologi dunia Melayu ni mereka dah pecah-pecahkan. Ini semua akan ada dalam buku saya. Lantas kalau kita pergi, kenapa zaman dulu dalam video sebelum ni dan bakal ada dalam buku tu, zaman lah ni mereka pergi ke Vatican, pergi ziarah tapak suci ataupun pergi ke Jerusalem. Dan orang Islam zaman dulu tu, sebelum ada Islam, mereka pergi dekat Mekah. Tapi satu zaman orang Greek dan orang-orang kuno ni, mereka datang ke Gunung Ledang, titik agama ataupun titik ketuhanan abad tu. Jadi apa tu Atlas, apa tu Zeus, apa tu ketuhanan dekat Greek, mereka pun datang kat sini. Apa jadi dengan Mount Zeus mereka? Maka bertemulah kembali dengan kata kunci alas, Atlas. Mereka guna bahasa Melayu lama, mereka guna dia punya algoritma tari dan hieroglifik tadi menjadi bahasa yang ada sintek dan juga lingua franca yang mewujudkan peradaban yang kita ada hari ini, termasuk bahasa Inggeris tu sendiri. Tapi kita ditipu, kita didustakan, kita cetak rompak bahasa orang. Alastu birabbikum qalu bala la syahidna. Jadi kalau kita pergi kat situ, alas tu apa dia, ada Allah kat situ. Ni cerita ni kena baca buku saya keluaran akhir bulan ni, bahasa Adam dengan bahasa Melayu ketuhanan ahli kitab. Jadi Allah selantis Zeus, Adam dan manusia. Daripada perkataan Atlas tadi wujudnya dikatakan dan kenapa dinamakan Lautan Atlantik. Jadi siapa pegang dunia, kenapa titik dia, adakah sebenarnya ledang atau opir tadilah sebenarnya titik dan puncak ketuhanan zaman berzaman, dan apa kena mengena dan adakah kesamaannya dengan Gunung Tursina tadi. Jadi kalau kita nak lagi pening,
muncullah perkataan man of the east, manusia daripada timur. Keturunannya Nuh daripada ledang. Ni berkenaan dengan kisah Nabi Ayub. Jadi semua ni cross reference. Di dalam apa mereka kata, apa kena mengena, dan akhirnya memandang ke timur, dan timur yang paling titik masa tu merujuk kepada ledang ataupun Semenanjung Emas, itu tanah Melayu. Lah ni tanah Melayu telah dihilangkan. Maka Taprobana, bana apa ni, menatang kepala bana apa ni kan. Ni bahasa bana ni ada dalam bahasa Melayu. Nama-nama yang merujuk pada tapak ketuhanan dan the cradle of civilization dengan lingua franca, bahasa yang paling cantik. Orang dia berbudi bahasa lemah lembut, bahasa jiwa bangsa. Ni kalau kita sembang kali ni, ramailah penentang akan marah saya. Kepala bana, Tok Fauzi cerita lagu ni, taklah ni Topra Bana. Ada cerita bana ni. Lantai 1847, kajian Narrative of Voyages to India. Mereka sentiasa cerita India. Sebenarnya India tu bukan India yang kita faham hari ni. Itu hanyalah gelaran kepada sempadan sebelum mereka jumpa Semenanjung Emas. Lost Tribe and Promised Land, 1932, Ronald Sander. Kat sini kita tengok The Tribe of Moses. Kaum-kaum atau puak yang ada bersama dengan Nabi Musa AS. Wujudlah perkataan puak Yanus, yang mana mereka ini mendiami tapak yang sebenarnya adalah tanah Melayu. Kalau saya buat cross reference lagu tu. Tapi kemudian mereka ubah kepada Ethiopia, kepada di sana dan bukan di sini. Permasalahan dan kemelut ini telah saya bincang di dalam beberapa video saya yang terdahulu. Tidak cocok di sana, dia hanya lebih cocok di sini. Ada garden dengan segala macam tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang hijau dan kayu kayan. The East of Eden. Jadi sebenarnya, manakah Promised Land tadi? Di manakah cerita Musa yang sebenar-benarnya berlaku? Dan termasuk nama Gaza yang ada ke atas tadi, yang telah gaib daripada catatan dan buku-buku zaman sekarang. Lantas, pada hari ini, dalam sidang channel seadanya mempertontonkan kisah Isa Ruhullah, Musa alaihissalam, Nabi Ayub dan Nabi-Nabi yang ada sebelum ini. Bagaimanakah hendak kita mentaksirkan sebuah cerita yang telah hilang ditelan di zaman. Jadi insya-Allah, daripada kepelbagaian dan berbagai kotak-kotak ibarat puzzle, kita tidak dapat lari daripada apa yang saya katakan acap kali. Sesungguhnya, carilah kebenaran itu, carilah tapak yang lama itu, kerana di alam Melayu ada barang, ada nama, ada barang. Barang itu boleh dipegang, ada rasa, ada bau, ada haruman. Maka tapak-tapak yang langka ini pastinya membawa haruman syurga ke, haruman langit ke, getaran dan gelombang. Di tempat itu pasti ada cahaya. Mentari Ruhullah, mentari Nurullah. Di dalam titian sejarah yang telah mereka putar belit ibarat gasing. Semoga sidang pendengar bersama dengan jejak seadanya dan jejak warisan Tanah Melayu Bonda Pertiwi dapat menilai daripada catatan itu sendiri dan dapat melihat sesungguhnya kebenaran itu tidak menipu. Jiwa dapat merasakan cahaya itu ada warna-warninya. Api itu ada panasnya, air itu ada sejuknya. Bagi pencari kebenaran, cerita dusta pasti akhirnya akan nyatalah dusta mereka. Dan bagi mereka yang hauskan kebenaran, pastinya kebenaran itu dan apa yang terkandung dalam naskah ataupun cerita yang saya bawa seadanya itu ada sumur, ada cahaya, ada bau, ada rasa, ada gelombang. Semoga kita bertemu kembali dan menggapai jalan yang lurus, zahir dan batin tersurat dan tersirat senyata-nyatanya di muka bumi sebelum kita dijemput kembali.
Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi yang berminat, bolehlah hubungi nombor yang tertera di awal video ini berkenaan dengan buku yang bakal dilancarkan. Dan berbagai lagi naskah saya telah berikan dalam bentuk cetakan dan e-book. Demi perjuangan sebuah bangsa, demi mengembalikan nama-nama yang telah mereka hilangkan, lacurkan, musnahkan. Tetapi saya ada disclaimer sikit lah. Dunia Nusantara, dunia sakral, keramat dan suci. Andai saya sembang kari, mana tahu malam ni Puteri Gunung Ledang datang, harimau tempang tu datang, dia mengaum, saya pun lagi tak cukup tanah. InsyaAllah kebenarannya, Gunung Ledang, Melaka, Kedah Tua Perak dan sejarah sebenar Nusantara dan kebenarannya bahasa Melayu, bahasa bonda kita akan terzahir semula di muka bumi. Kita bertemu kembali.